Okey, oh dah ada cordless ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa masjid, mantan ahli jawatan kuasa, para pegawai syarak yang saya muliakan, Imam Dua, Ustaz Zaid, Tuan Bilal, Tuan Noja, Datuk Sidang dan seluruh kepimpinan di peringkat karya, pengurusi JPKK dan jawatan kuasa muslimat. Tak ada panjang-panjang lah tuan-tuan. Ni lambat ni. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan lambat. Saya nak main ni sejam lebih tuan-tuan. Biasanya saya estimate duration tu dalam sejam. Biasa sejam saya duduk datang. Tapi hari ni tak dapat tuan-tuan. Kerana hujan dan penggerakan trafik agak perlahan. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan kena tunggu saya. Kereta tu kalau boleh nak tekan terbang terus tuan-tuan. Tapi tak peraya lah. Kita rakyat marahin tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW dia kata kepada para sahabat. Nabi kata, ni Riyadhus Salihin pun ada. Satu rencana yang kita nak sembang pada minggu ni, yang menjadi satu acuan yang besar kepada orang. Problem hati, walaupun tunging terbalik tiap-tiap hari, tapi menyebabkan rosaknya amalan dia. Jadi tak kira terkena benda ni pada ustaz, pada jemaah, pada pengurusan, pada siapa sahaja yang hidup. Sehingga perkara ini juga pernah terkena kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tuan-tuan, bila dengar hadis ni tuan-tuan, sahabat mula risau, mula tak sedap hati, mula rasa bimbang. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang mana sekiranya bermaksud tuan-tuan, tidak akan masuk ke dalam syurga. La yadkhulul jannah man kana, barang siapa dalam hatinya fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, yang ada dalam jantung hati dia walaupun sebesar habuk, iaitu penyakit sombong tuan-tuan. Ini masalah tuan-tuan. Bukan terkena pada kita saja, tapi terkena pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita pada tuan-tuan. Bila dengar hadis ni tuan-tuan, sahabat jadi susah hati. Jadi tak seronok. Sehingga mereka tanya Nabi. Mereka tanya, adakah satu orang yang suka pakai baju cantik, pakai kasut yang cantik, adakah dia termasuk dalam benda yang sombong yang Nabi bagi tahu ni? Maka Nabi SAW tuan-tuan, dia jawab senang ya. Nabi kata, innallaha jamil wa yuhibbul jamil. Allah itu cantik dan dia sukakan kecantikan. Dia sukakan keindahan. Dia sukakan wangi-wangian. Sebab itu orang yang membeli wangi-wangian, dia telah mendapat pahala sunnah satu. Dia dapat pahala membeli sesuatu yang Nabi suka, iaitu al-misk ataupun atar tuan-tuan yang Nabi pakai. Sebab tu dalam hidup kita orang Muslim, kita ada duit lebih sikit, kita belilah wangi-wangian yang baik untuk kita. Sama ada alkohol, tak ada alkohol, boleh bawa di dalam sembahyang tuan-tuan. Kerana alkohol yang terkandung dalam minyak wangi kita, haduk spray tu cek tu tuan-tuan, dia tak sama macam alkohol yang depa duk togok tu, tak sama. Fatwa ini telah dijelaskan oleh Dr. Ali Jum'ah ataupun Ali Goma, mufti besar tuan-tuan, dan Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah bersidang. Antara alkohol yang tidak diharamkan, pertama, alkohol yang ada di dalam minyak
minyak wangi. Satu. Yang kedua, alkohol yang ada di dalam sanitize ni tuan-tuan. Ini tidak diharamkan kerana dia tidak melalui proses seperti proses pembuatan apa yang dipanggil sebagai arak, tuan-tuan. Jadi perkara itu jelas. Maka kita nak main masjid, tuan-tuan, pakailah wangi-wangian. Spray. Hak mana dan, tuan-tuan, capai ya spray. Cuma jangan pergi capai riksek pula, tuan-tuan. Sekali lagi duk sap-sap. Bini kata, abang riksek tu tahlil pula 3 malam, tuan-tuan. Kenuri lagi kita. Sebab itulah contoh antara akhlak yang Nabi suka. Pakai pakaian yang kemah, yang bersih. Tak baru tak apa, janji bersih dan kemas, tuan-tuan. Kemudian orang Islam akan nampak lebih baik daripada orang-orang yang lain. Kadang-kadang orang lain, tuan-tuan, kita tengok agama, kita tengok masyarakat, kita tengok kehidupan. Tengok pun orang tak percaya dah, tuan-tuan, kalau main cerita pada kita apa-apa. Sebab itu hari ni orang jual insurans, orang jual menega depan rumah, pakai dengan baju kemas, tuan-tuan. Tanya jual apa? Jual insurans. Oh, ingatkah CEO company belakang ni? Tak, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana itulah yang dianjurkan oleh Islam. Maka berpakaian cantik, berpakaian kemas, itu tidak dilarang. Kecuali yang dilarang adalah apa dia? Libasu syuhrah, tuan-tuan. Setengah orang gila pakai songkok tinggi, tuan-tuan. Biasa songkok tinggi, maklum. 5 inci ya, tuan-tuan, songkok tinggi. Dia tibai sampai 15 inci, tuan-tuan. Chef di hotel pun tengok terkejut, tuan-tuan. Lagi tinggi dari aku, dia kata. Aku kerja 20 tahun baru boleh pakai topi macam ni. Tinggi. Dia pergi masjid, tuan-tuan. Tudah, tuan-tuan. Songkok. Kalau dia semayang tu, depan dia tu tak boleh ada orang, tuan-tuan. Pasal kalau ada orang, saat lagi dia sondoi pungkok kawan ni, tuan-tuan. Yang tu dibenarkan tak oleh agama? Agama tidak benarkan. Pakai dia menjadi suatu pengharaman daripada Nabi SAW. Sebab tu Islam ambil berat. Kadang-kadang mai pakai pakaian pelik. Kita duduk di Malaysia pakai pakaian Nigeria mana jubah jenis tangan besar, tuan-tuan. Boleh masuk kucing 6 ekor punya besar. Boh pakai mai masjid sampai orang hilang khusyuk pada ibadah mereka, menyebabkan dia jadi haram. Ada bab libasu syurah dalam Islam, tuan-tuan. Sebab tu Umar bila tengok orang pakai tak berapa betul sikit, dia akan balun dengan durrah, kayu yang dia duk bawa tu. Itu dia barulah Islam, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, Allah suka kita pakai yang tak serabut. Sebab tu Nabi kata lagi, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Yang dikatakan takabur itu adalah yang tolak semua kebenaran. Ini masalah kita, tuan-tuan. Yang tolak semua kebaikan. Aku tak peduli siapa. Yang penting hati aku. Yang penting aku buat cara aku. Hampa tak puas hati, hampa punya pasal. Sebab itulah, tuan-tuan, Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang disahihkan oleh beberapa lagi Sunan Sittah, telah menyebutkan barang siapa yang menolak sesuatu kebatilan, Allah Ta'ala akan benakan sebuah mahligai, sebuah istana di persekitaran syurganya. Satu. Orang yang kedua, orang yang menolak perbalahan tak kala dia berada di pihak yang benar, Allah Ta'ala akan benakan istana berhadapan dengan syurga dia. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan benakan mahligai di tempat yang paling tinggi dalam syurga. Untuk dia, dinamakan kepada nama dia, iaitu orang yang menolak segala perselisihan, menolak segala perbalahan, dan menolak sifat yang sombong, tuan-tuan. Ini terjadi pada zaman sahabat, tuan-tuan. Apa yang berlaku selepas Nabi telah meninggal, tuan-tuan? Bila Nabi meninggal, Abu Bakar ambil, tuan-tuan,
pemerintahan 2 tahun 4 bulan. Dia lebih kurang Omar Abdul Aziz, tak lama. Omar Abdul Aziz 2 tahun 6 bulan lebih kurang tu kan, tak lama. Tapi 2 tahun 6 bulan itu menjadi the golden age of the empire of Islamic civilization in the world, tuan-tuan. At that time. Punya hebat, tuan-tuan. Pemerintahan Omar Abdul Aziz tak panjang. Kita 6 penggai, 5 penggai, 20 tahun. Tak ada apa yang berubah, tuan-tuan. Tu sebab kesan, tuan-tuan. Cerai. Nah, sebab itu nak jadi macam Omar tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya kita mengikut apa yang mereka tinggalkan kepada kita. Sebab tu bila Omar naik, tuan-tuan, 10 tahun. Omar bila naik, tuan-tuan, ramailah orang duk mai jumpa dia di rumah. Ramai orang mai jumpa. Dan pada waktu itu, antara orang yang lawan Islam, tapi mereka telah masuk Islam, antara dia Abu Sufyan, tuan-tuan. Abu Sufyan. Dulu Nabi dakwah kepada dia di Mekah, dia tak mau. Dia tolak, dia lawan Nabi. Sehingga Nabi terpaksa pergi ke Madinah. Kemudian Suhail bin Amr, tuan-tuan. Suhail bin Amru ni, Suhail bin Amru senang nak faham. Masa Nabi perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi, tuan-tuan. Nabi suruh, wahai Suhail, di atas lembaran perjanjian keamanan ini dimulakan dengan letter head dia. Dia tulis apa? Nabi kata, wahai Suhail, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mau, dia kata. Tak tulis apa dia kata. Kemudian Nabi kata lagi, tulis lagi Muhammad Rasulullah. Tak mau. Dia tu, tuan-tuan. Akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Bila begitu, tuan-tuan, Omar naik jadi khalifah. Ramai, tuan-tuan, berduyun-duyun. Pakat mai jumpa. Nak jumpa khalifah atas urusan tu, urusan tanaman, urusan cukai, urusan pembinaan, urusan persempadanan, urusan masjid, urusan baitul mal, urusan banyak, tuan-tuan. Kerana zaman Omar, jabatan-jabatan kerajaan telah dibangunkan. Sebab itu ada jabatan zakat, darul baitul mal pun dah ada zaman Omar. Punya hebat, tuan-tuan. Pentadbiran Omar cemerlang 10 tahunnya. Tuan-tuan, bila mana orang pakat mai di rumah Omar tak panggil Abu Sufyan dengan Suhail bin Amru masuk. Tapi Omar panggil siapa? Omar panggil siapa? Bilal bin Rabah. Omar panggil Suhaib Ar-Rumi. Dan Omar panggil ahli-ahli perang Badar masuk dalam rumah dia. Hamba-hamba yang mana masa zaman Nabi hidup, mereka ni semua orang hamba, tuan-tuan. Bilal, orang kulit hitam. Kita sembang 2 minggu lepas. Bilal daripada Ethiopia, tuan-tuan. Daripada Afrika. Hamba, tuan-tuan. Tapi mai zaman Omar tak panggil datuk-datuk ni, Tan Sri. Abu Sufyan, orang hebat. Golongan Al-Ashraf, bekas pemimpin Mekah. Omar tak panggil mereka masuk. Tapi Omar keluar, Omar panggil Bilal bin Rabah, Suhaib bin Rumi. Masuk, duduk dalam rumah dia. Dan gen Abu Sufyan, mereka duduk di luar, tuan-tuan. Tak boleh masuk. Menyebabkan dia rasa cerai, tuan-tuan. Dan dia pun telah kata, dia kata, tak pernah jadilah mara'aitu ba'd. Tak pernah jadi lagu ni, dia kata. Kalaulah Nabi hidup dulu, tak jadi macam ni. Maksud dia, kalaulah sepatutnya siapa masuk? Mereka yang masuk kerana mereka pemimpin besar Mekah, tuan-tuan. Nampak dia dah mula rasa problem pada hati dia. Walaupun dia Islam di hadapan Nabi, mengucap di depan Nabi, tuan-tuan. Ni Abu Sufyan ni, ketika cuma lambat. Nabi dah masuk dalam Mekah, buka kota Mekah, baru dia masuk Islam. Tu pun Nabi kata dulu, tuan-tuan. Man dakhala baiti Abi Sufyan fahuwa aminu. Barang siapa yang masuk dalam rumah Abi Sufyan, aku beri keamanan dan pembebasan kepada dia. Fahuwa siapa yang masuk
ke dalam Masjidil Haram, aku berikan keamanan kepada dia. Pakak lari tuan-tuan masuk. Lepas tu dia masuk Islam tuan-tuan, Abu Sufyan. Dan siapa pula masuk Islam lepas tu? Suhaib bin Amru. Hak degil tak mau tulis nama Bismillahirrahmanirrahim masa perjanjian Hudaibiyah yang Nabi sembelih korban 7 bahagian tu tuan-tuan. Dia tak mau tulis. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Bila Nabi buat haji tuan-tuan, dia tuntun di belakang Nabi. Allah tuan-tuan, dia ikut belakang Nabi. Kemudian bila Nabi gunting rambut Nabi, tuan-tuan, dia kutik rambut Nabi SAW, dia simpan. Sebab tu antara orang yang menyimpan rambut Nabi yang sebenar adalah Abu Sufyan, adalah Suhaib bin Amr. Dia cerdik tuan-tuan. Dia pandai tulis. Sebab tu masa perjanjian Hudaibiyah dibuat, orang Quraisy menghantar Suhail bin Amru untuk jadi tukang penulis ni. Setiap usaha mesyuarat tuan-tuan, dia yang catik minit tu. Perlembagaan constitution dia yang buat tuan-tuan. Tapi oleh kerana Nabi suruh tulis bismillah, dia tak mau. Sombong tuan-tuan. Sombong. Dia kata kalau kami tulis bismillah, kalau kami tulis Muhammad Rasulullah, baik kami tak payah lawan hang. Kalau kami percaya hang ni Rasulullah, sekarang kami tak percaya, kami tak mau tulis, minta maaf dia. Dulu sombong tuan-tuan. Sebab tu bila Nabi telah meninggal, Nabi telah wafat, naik Abu Bakar, naik Umar, Umar panggil ahli-ahli Badar. Tuan-tuan, ahli-ahli Badar ni bukan senang tuan-tuan. Kita ni nak abang kat tuan-tuan ni, kita lari tinggal adik kakak mak ayah kita di kampung kita. Kemudian kita pergi duduk di kampung orang. Bila kita pergi duduk di kampung orang, adik beradik kita, mak ayah kita mai ke kampung ni nak perang, kita pakat dengan orang lain tuan-tuan. Kita tumbuk mak ayah kita, kita tinju adik beradik kita, kita sepak terajang adik kakak kita. Hampa ingat senang ke tuan-tuan? Sebab tu 313 orang tu tuan-tuan, Allah Ta'ala telah berlepas daripada mereka. Sebab tu bila Umar nak bunuh tuan-tuan, nak pancung Hatib bin Abi Balta'ah, kerana dia khianat Nabi, tapi oleh kerana dia tu ahli Badar, Nabi tak bagi pancung tuan-tuan. Sampai Nabi marah Umar. Apa yang hang tahu Umar? Hang tak tahu dia ni ahli Badar. Allah telah berlepas tangan daripada dia. Hang nak pancung dia. Menangis Umar tuan-tuan di depan sahabat yang ramai di Madinah tuan-tuan. Oh dahsyat tuan-tuan. Walaupun Hatib pada waktu tu, oh ni cerita sikit boleh ke? Hatib pada waktu tu bocorkan rahsia Nabi tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh Sunan Sittah tuan-tuan. Hadis sahih. Ketika mana Nabi suruh siapkan 10,000 tentera. Tak pernah orang buat tuan-tuan. Tak pernah Nabi buat sebelum tu. Biasa Nabi suruh siap berapa? 2,000, 3,000, 1,000. Tu perang Badar tuan-tuan. Berapa? 300 yang Nabi suruh siap. Nabi ajak 300 313. Tapi kali ni tuan-tuan, ketika tahun 7 Hijrah, 7 tahun Nabi duduk di Madinah, tuan-tuan, Nabi rindukan kampung dia. Nabi kata, jom kita buka semula kota Mekah. Nabi kata, siap 10,000 tentera. Tapi Nabi tak habaq nak pergi mana. Tapi salah seorang sahabat ni, ahli Badar tuan-tuan, nama dia Hatib bin Abi Balta'ah. Dia rasa-rasa macam Nabi ni nak serang Mekah. Kemudian dia tulis surat tuan-tuan. Dia kata, min Hatib bin Abi Balta'ah. Tuan-tuan, surat tu nama dia. Kemudian dia lipat surat tu, dia bagi kepada satu orang perempuan. Perempuan tu lari naik unta tuan-tuan, nak balik ke Mekah. Turun wahyu tuan-tuan. Turun wahyu. Yang mana Nabi telah arahkan Ali bin Abi Talib, Aba Mirza, suruh pergi ke satu tempat di Madinah yang nama dia Raudatul Khah tuan-tuan. Sampai ke Nabi keluar-keluar rumah tuan-tuan, Nabi kata, izhabu ila Raudatul Khah. Pergi kamu ke Raudatul Khah. Di sana ada seorang perempuan yang di tangannya Alkitab, ada surat. Pergi ambil kat dia. Tu Nabi tuan-tuan, benar. Siddiq tuan-tuan. Sifat Nabi tu siddiq, amanah, fatanah. Tuan-tuan, sifat Nabi. Ali pun pergi dengan Aba Mirza.
tengok memang ada seorang perempuan. Tu Nabi kata. Bukan kita kata, tuan-tuan. Kita kata, nanti hamai kat aku bagilah 1,000. Berapa program nak pakai? 1,000. 2,000 aku bagi. Hari kita telefon nak pergi, tuan-tuan. Halo, duduk di mana? Oh, saya ada di London ni, tuan-tuan. Baru pagi tadi jumpa beli nasi lemak. Dah terbang pergi London, tuan-tuan. Punya besar pembohong, tuan-tuan. Kita. Tapi Nabi kata, ada sungguh. Bila sampai di Raudatul Khah, tuan-tuan. Ali kata, Alkitab. Mai sini surat. Dia kata, mana surat? Tak ada surat. Dia kata, hang bagi pada aku surat. Ataupun aku telanjang bulat hang. Aku cari di mana surat tu. Dia takut, tuan-tuan. Dia buka. Di dalam haudash. Dia duduk dalam unta tu. Dia ada rumah, tuan-tuan, di belakang. Dia duduk dalam tu lah. Ali kata, Alkitab. Dia tak ada. Buka semua baju hang. Dia bagi, tuan-tuan. Bagi-bagi, tengok-tengok, tuan-tuan. Memang surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Balik semula ke Madinah, tuan-tuan. Umar pegang pedang, cabut. Nak bunuh dia. Nabi kata, jangan Umar. Dia kata, ma hamalaka sana'ta ya Hatib. Pasal apalah hang buat macam ni, Hatib? Hang ni ahli Badar. Dia kata, wahai Rasulullah, sepanjang aku ni Islam, tak pernah ada perasaan dalam hati nak khianat Allah, nak khianat Rasul, apatah lagi nak khianat kaum muslimin. Tapi oleh kerana di Mekah tu ada adik-beradik kami, ada adik-beradik mereka, ada anak dan isteri mereka. Jadi aku rasa sebelum engkau serang masuk ke Mekah, jikalah dapat mereka dapat ambil anak-anak ni dan dapat sembunyikan mereka, maka bila saudara kita yang berada di Madinah ni masuk ke Mekah, mereka masih lagi dapat jumpa anak isteri mereka di Mekah. Sebab itulah aku hantar surat itu, wahai Rasulullah. Aku tak mau ada daripada kalangan orang kita yang terbunuh di dalam serangan ini. Dan aku nak seseorang boleh tolong sembunyi saat mereka ni sementara peperangan selesai. Tuan-tuan, Nabi termenung, sedih, tuan-tuan. Sayu kota Mekah. Nabi kata, sadaqta ya Hatib. Engkau benar, wahai Hatib. Dia kata. Omar kata, aku pancung dia, tuan-tuan, potong. Omar ni, dia tak sabar, tuan-tuan. Masa Nabi kata, engkau benar, wahai Hatib. Dia kata, nah, Omar kata, tak, kita pancung dia. Dia khianat. Sampai Nabi tunjuk Omar. Wahai Omar, apa yang kau tahu? Omar, apa yang kau tahu? Teriak Omar, tuan-tuan. No? Tapi Omar dia tak sombong, tuan-tuan. Bila Nabi marah dia, tuan-tuan, Omar terus senyap dan menangis di hadapan semua orang Islam yang ada di situ. Tu nak habang Omar punya hebat, punya gagah, perkasa, kuat, tuan-tuan. Tapi bila Nabi tegur dia sikit, dia tidak sombong, tuan-tuan. Dia mengalirkan air mata, menyesal di atas ketelanjuran dia. Sehingga Nabi kan kata, benar engkau wahai Hatib. Wahai sahabat, kepada Hatib, cakap benda-benda yang baik saja pada dia. Jangan cakap apa-apa. Dia ahli Badar. Tu punya hebat untuk ahli Badar ni. Kalau nak ikut tu memang kena pancung, tuan-tuan. Tapi oleh kerana kebenaran, jujur ni, tuan-tuan, zuhud di atas tindakan, bersopan santun dengan sang Rasul, maka Allah Ta'ala beri perlindungan kepada Hatib. Walaupun pada asasnya dia merupakan satu pengkhianatan yang besar kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasul dan kepada orang Islam, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, yang dikatakan takabur itu adalah menolak kebenaran, tuan-tuan. Ini payah ni, tuan-tuan. Setengah orang kita pernah jumpa bertengkar, tuan-tuan, tak mau langsung beralah. Sampai orang malas nak cakap dengan kita. Dia tu hantar duk cakap apa? Kita buat semua tak betul. Dia seorang yang betul. Bila kita lantik dia jawatan tu, haram tak muncul langsung, tuan-tuan. Ini problem, tuan-tuan. Ruyuk, tuan-tuan. Jadi macam sabuk kelapa. Tenggelam sebulan, tuan-tuan, timbul hujung sungai. Tenggelam pula air tolak, timbul pula di muara sungai. Jadi begitulah kita, tuan-tuan. Kemudian bila kita tak langsungkan tanggungjawab kita, kita telah jual akhirat kita kerana dunia kita. Tu saya nak abang kat tuan-tuan. Tak habis lagi cerita depan rumah Omar. Tak habis lagi.
Dia kona sikit iklan TV3 lama tuan-tuan. Maklum? Okey, nah, balik pada cerita depan rumah Umar tadi. Bila Bilal dah masuk, tuan-tuan, Suhaib Ar-Rumi ni pasal apa Umar panggil dia masuk? Umar sayang mereka ni, tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi dia bukan orang Madinah, dia orang Rom, tuan-tuan, orang Iran. Belah-belah Gostan, belah-belah Uzbekistan, Turkistan, Iran, tuan-tuan. Nah, Kazakhstan, belah-belah sana. Nah, hak Tanjung Rambutan tu belah bawah sikit. Nah, yang sadik sepak raga tu, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bila dia mai ke Mekah, dia mai seorang, tuan-tuan. Dan dia menega jadi kaya, tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi ni kaya, tuan-tuan. Dan bila dia nak ikut Nabi, tuan-tuan, maka tahan dia di tengah jalan. Dia tarik anak panah, tuan-tuan. Dia kata, hampa jaga. Aku panah cekak. Padahal dia gempak, tuan-tuan. Dia panggil apa? Ni apa? Dia gempak. Bahasa ni panggil apa, tuan-tuan? Dia ugut macam tu lah. Dia action, tuan-tuan. Apa? Acah, tuan-tuan. Dia acah, aku acah je, tuan-tuan. Dia tarik anak panah, dia kata, jaga. Aku panah cekak. Hampa masuk, aku panah, dia kata. Mereka tak berani, tuan-tuan. Mereka takut. Dan maka kata pada dia, tu dia hang. Dia tak kata lah tu dia tu. Tu dia orang kok diang kata. Tuan-tuan, dia kata, wah engkau, Suhaib, engkau lupa dulu masa engkau mai ke Mekah seorang-seorang, kau susah dan kau menega sama-sama dengan kami. Sekarang kau dah kaya, kau nak tinggal kami, kau nak ikut Muhammad. Lepas tu Suhaib tanya, lah ni sekarang hampa nak apa? Kalau hampa nak harta aku, pergi ke rumah aku sekarang. Ambil semua harta ada aku simpan di rumah aku. Pergi ambil semua, aku tak mau. Sebab itulah Nabi kata, tuan-tuan, dia ikut Nabi lepas tu pergi hijrah. Dan antara orang yang ada di dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah adalah Suhaib Ar-Rumi tadi. Nabi kata, beruntunglah engkau wahai Suhaib. Untunglah engkau wahai Suhaib. Engkau telah jual dunia engkau untuk membeli akhirat engkau. Allah, tuan-tuan. Hari ini berapa ramai orang telah jual akhirat untuk membeli dunia, tuan-tuan. Orang sanggup jual akhirat dia untuk membeli jawatan dia. Orang sanggup jual akhirat untuk membeli kedudukan. Orang sanggup jual akhirat, jual amanah untuk membeli pangkat yang ada di dunia dan menjadi sombong di atas apa yang mereka dapat, tuan-tuan. Berapa ramai hari ini, tuan-tuan, bercakap sombong. Semua dia tahu, orang lain tak tahu. Sedangkan inilah yang telah diancam sehingga sahabat jadi takut bila Nabi kata tidak akan masuk la yadkhulul jannah min qalbihi, di dalam hati mereka tu misqala dzarratin min kibr, walaupun sebesar habuk perasaan sombong, tuan-tuan. Saya baru hilang anak murid saya, tuan-tuan. Duk mengaji dengan saya. Semalam saya pergi buat tahlil rumah dia, sebab saya, tuan-tuan. Dia duk mengaji dengan saya berapa tahun dah, minum dengan saya. Bila dia minum, tuan-tuan, semua yang baik-baik keluar daripada mulut. Lunak saya, tuan-tuan. Sebab tu semalam bila habis tahlil saja nak cerita dengan tuan-tuan. Anak-anak dia pekat mai kat saya. Ada hak balik daripada Azhar. Ustaz, tuan-tuan. Ada semua nampak elok-elok anak tu. Mai, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya jadi sebab lagi, tuan-tuan. Saya kata, Syekh, ayah hampa ni, ayah kamu ni, orang yang saleh, saya kata. Sepanjang saya duduk minum dengan dia, saya orang kata apa, bertentangan wajah dengan dia, saya bersembang dengan dia, semuanya yang baik-baik daripada mulut dia. Dia tak ada cerita buruk orang, dia tak ada komplain ni semua tak betul ni, aku betul, tak ada, tuan-tuan. Melainkan yang baik-baik, tuan-tuan. Sebab tu bila dia meninggal, tuan-tuan, tangan macam ni, syahadah, tuan-tuan. Bukanlah tu tanda, cuma nak habaq tu lah. Muka senyum, tuan-tuan. Sampai misi nurse tu panggil, cik, buat masa nak cabut alat-alat ni, tuan-tuan, hak yang buh lang rongkong tu, nak cabut tu, patut orang tak boleh masuk. Tapi nurse tu panggil, cik, anak dia jumpa saya, cerita, teriak, tuan-tuan. Saya pun nak teriak, tapi duk cover handsome lah sikit, tuan-tuan. Segan orang nak darah ramai. Tuan-tuan, dia cerita kat saya, dia kata, Ustaz,
Bila ayah saya meninggal, Ustaz, doktor suruh semua keluar. Tapi dia satu misi dia panggil saya. Dia kata, "Cik, tengoklah ayah, cik. Ini ayah cik. Cik tengok keadaan dia. Saya ni lama dah kerja nurse," saya kata. "Tapi saya tengok ayah cik, saya tak tahan. Sebab tu saya panggil cik. Suruh main tengok macam mana keadaan jenazah ayah cik yang baru meninggal tadi. Cik, saya rasa tenang. Tengok tuan-tuan. Tok misi tu, tak ada kena-mengena dengan dia. Boleh main tuan-tuan. Panggil, tu tengok ni ayah. No? Kadang misi lain dia penat tuan-tuan. Lipat-lipat, bungkus. Tuan-tuan hantar balik api mandi. Tapi ni tengok tuan-tuan. Allah. Jari syahadah tuan-tuan. Nah, meninggal. Senyum muka. Cahaya muka. Sebab tu dia sentiasa di masjid tuan-tuan. Bila orang berbalah, dia tinggalkan perbalahan. Bila bercakap dengan orang, dia tak sombong tuan-tuan. Bila orang beri jawatan, dia ambil jawatan. Tapi untuk bercakap sebagai dia saja yang betul, jauh sekali tuan-tuan. Sebab itu sombong ni akan merosakkan kita, akan menjahannamkan amalan kita dan segala kerja saleh kita tuan-tuan. Maka saya nak ajak tuan-tuan pada malam ni, jangan kita jual akhirat kita untuk memberi jawatan kita di dunia. Bila dah ada jawatan, kita tak amanah dengan jawatan kita. Kita culas, kita kata semua orang tak betul. Dengan kedudukan dan kuasa yang ada pada kita, kita tepih orang ni, siku orang ni, tinju orang ni. Hanya kita yang betul. Sebenarnya kita telah meruntuhkan akhirat kita dan membina rumah yang indah di dunia dengan rumah di akhirat kita tak bina tuan-tuan. Sebab itulah abang ipar Omar Abdul Aziz, abang ipar dia tuan-tuan. Abang ipar dia iaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Yang lantik Omar tu, yang punca Omar boleh jadi khalifah adalah abang ipar yang baik tuan-tuan. Dan penasihat yang baik, Raja bin Haywah tuan-tuan. Penasihat lama kerajaan Umayyah pada ketika itu. Tuan-tuan, bila Salamah bin Dinar, At-Tawus bin Kaisan tuan-tuan, ataupun Zakwan daripada Yaman, main nasihat dia tuan-tuan. Menangis tuan-tuan. Menangis. Sulaiman bin Abdul Malik yang telah menguasai 1/3 dunia pada ketika itu. Tapi bila mai ulama tuan-tuan, nasihat dia, teriak dia tuan-tuan, tak sama macam khalifah lain tuan-tuan. Siapa dia khalifah lain? Hisham bin Abdul Malik. Boleh ke nak sembang sikit? Boleh kan? Hisham bin Abdul Malik tuan-tuan, dia khalifah Bani Umayyah tuan-tuan. Tapi Syarif Dul tuan-tuan. Syarif Dul. Bila dia pergi Mekah tuan-tuan. Ni saja anak abang tuan-tuan. Bila dia pergi Mekah, perangai khalifah ni, mereka suka panggil orang soleh main nasihat mereka. Dan bila masa dia buat haji di Kaabah masa tu, dia daripada Baghdad dia pergi ke Mekah tuan-tuan. Bila pergi tuan-tuan, rombongan penuh tuan-tuan, dan dia pasang kemah, dia buat satu majlis macam tazkirah. Dia tanya pada orang dia, ada tak, dia kata, daripada mana-mana sahabat yang ada di Mekah ni yang boleh main nasihat aku ni? Mereka kata sahabat tak ada, tabi'in ada. Siapa dia? Dia Tawus ada. Tawus dia buat haji tahun ni. Tawus daripada Yaman. Dia kata panggil mai main nasihat aku. Ni Syarif Dul tuan-tuan. Hisham bin Abdul Malik. Tuan-tuan, bila ulama Tawus ni terkenal tuan-tuan. Sebab tu antara khalifah yang dia pernah nasihat, abang ipar Umar Abdul Aziz, teriak tuan-tuan. Salehnya Sulaiman bin Abdul Malik. Sebab tu bila kita dengar nama Umar bin Abdul Aziz, jangan kita lupa siapa yang menaikkan Umar, yang sepatutnya Umar tak layak jadi khalifah tuan-tuan. Kerana dia hanya adik ipar khalifah, bukan adik khalifah. Kerana sistem tu macam Malaysia, raja muda, tengku mahkota, tengku bendahara, macam tu dia tuan-tuan. Dia sistem warisan. Bila tuan-tuan, dia lantik, dia panggil Tawus pemain tuan-tuan. Tawus ni terkenal tuan-tuan. Bila dia nasihat, dia bubuh betul-betulnya. Dia pun masuk dalam khemah Amirul Mukminin, dia buang kasut tuan-tuan. Dia buang kasut, tinggal di luar. Dia naik angin dah tuan-tuan. Tengok-tengok dia
sebenarnya bila kita masuk dalam majlis, masuk dalam istana, kita buang kasut, korang ajak tak tuan-tuan? Korang ajak tuan-tuan. Sebab semua orang pakai kasut. Bukan masuk dalam rumah ni, masuk dalam pejabat, masuk dalam singgah sana kerajaan, kena pakai kasut. Tapi bila dia masuk dalam khemah Hisham bin Abdul Malik ni, dia buka kasut di luar, dia tinggal, dia berjalan. Dia pun pakat tengok tu dia buang kasut. Kemudian bila dia masuk depan khalifah, tuan-tuan, dia kata apa? Kaifa anta ya Hisham? Dia kata, abang Hisham. Orang lain semua tengok tu dia panggil ketua, dia kata. Kemudian dia terus duduk, tuan-tuan. Dia duduk. Hisham naik angin, tuan-tuan, Syarif Abdul ni. Cengeng, tuan-tuan, dia naik angin. Dia kata, ma hamalaka sana'ta ya Taus? Pasal apa hang buat kat aku lagu ni? Aku buat apa, dia kata? Apa yang aku buat salah? Nampak? Nak menundukkan orang yang sombong, tuan-tuan. Cara Taus ni. Dia kata, aku buat apa? Hang masuk pasal apa hang buang kasut? Dia kata, selama ni aku semayang pun aku buang kasut, tak ada apa pun. Semayang boleh pakai kasut, tuan-tuan. Sebab tu tentera semayang pakai kasut. Syarat dia apa dah? Kasut bersih, tuan-tuan. Boleh pakai. Dia kata, aku selama ni duduk semayang, aku tak pakai kasut pun. Tuhan tak marah aku pun. Dah tu hang masuk. Pasal apa hang panggil kat aku Taus, hang tak kunyah aku Amirul Mukminin. Dia kata, Hisham, bukan semua orang Muslim, orang mukmin yang setuju dengan pemerintahan hang ni. Jadi aku tak mau jadi penipu, aku panggil biasa dah kat hang Hisham, dia kata. Tu dia kawan tu lagi naik angin, tuan-tuan. Patutnya panggil apa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Dia tak panggil. Dia panggil, kaifa anta ya Hisham? Faham tak Hisham? Ibarat dia kita jumpa Ketua Perdana Menteri, jumpa Raja, tuan-tuan, jumpa TYT. Faham tak bro? Memang ke sungai jawab dia, tuan-tuan, kejap lagi. Ini panggil Khalifah. Faham tak Hisham? Sihat? Tu dia, tuan-tuan. Kemudian dia kata, pasal apa hang duduk terus? Tuan-tuan, dia masuk-masuk tu, dia buka kasut, dia berjalan-jalan, dia tanya, kaifa anta ya Hisham? Dia duduk, tuan-tuan. Patutnya tak boleh duduk lagi. Dia kata, pasal apa hang duduk? Dia kata, aku pernah dengar Sayyidina Ali ambil hadis daripada Nabi yang dia kata, tanda-tanda ahli neraka adalah ketika mana dia bercakap dengan orang berdiri, dia duduk. Jadi dia kata, aku tak mau bagi hang jadi ahli neraka, aku duduk lah, dia kata. Korang ajak, tuan-tuan. Kemudian dia kata, pasal apa hang tak kunyah aku? Kunyah ni gelaran, tuan-tuan. Macam Nabi, gelarannya apa? Abul Qasim. Sebab tu Tok Bilal selawat tu, Allahumma salli wa sallim wa zid wa di wa al'i wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zain ibadika wa ashrafi ubad Abil Qasim. Dia panggil Abi Qasim. Itulah gelaran Nabi, Abi Qasim. Dan Hisham ni bin Abdul Malik, gelaran dia Aba Muhammad. Dia kata, pasal apa hang tak panggil kat aku, kunyah aku Aba Muhammad? Dia kata, Hisham, dia kata, dalam Quran aku tengok Allah tu, dia panggil Nabi dia tak ada abu-abu ni, dia kata. Semua dia panggil ya Musa, betul tak tuan-tuan? Ya Yahya, ya Harun, apa nama? Ya Muhammad, dia panggil dia tu. Tapi dia kata, musuh Allah, dia ada panggil Abu, dia kata seorang. Tabat yada abi lahabi wa tab, tuan-tuan. Celakalah Abu Lahab, tuan-tuan. Tu dia panggil Abu. Jadi aku ingat, aku tak mau sama ke hang ni dengan musuh Allah. Aku panggil nama hang dah, tu dia lagi naik angin, tuan-tuan. Lepas tu hang last sekali, tuan-tuan, hang ada apa-apa nasihat boleh bagi aku? Ada, dia kata. Lagu mana, dia kata? Macam mana nasihat? Hisham, dia kata. Tu, tuan-tuan, kemar ni. Taus ni memang siapa tak boleh lawan, tuan-tuan. Tu belum saya cerita. Taus pergi buat haji. Ada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni, tuan-tuan, punya syarif dul dia perang dengan Abdullah bin Zubair.
Dia pancung kepala Abdullah bin Zubair. Dia gantung di Kaabah, tuan-tuan. Oh, punya dahsyat, tuan-tuan. Kemudian dia pernah bedil, tuan-tuan. Kaabah tu sengit, tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi ada tak jasa dia dalam agama? Ada, tuan-tuan. Kita duk baca Quran hari ni tu, baris tu dia yang buh. Baris tu dia buh. Tapi Sarip dul, tuan-tuan. Nah, kemudian Hisham tanya, apa nasihat hang boleh beri pada aku? Dia kata, Hisham, dalam kubur ada satu ular. Ada ular, dia kata. Ada kalajengking dan ada binatang berbisa, dia kata. Ular, kalajengking, binatang pun semua yang duduk dalam kubur tu sedang bersedia untuk belik dan gigit orang yang duduk di atas pemerintahan tapi tak adil. Tu sajalah nasihat aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Dia pun balik, tuan-tuan. Termenung Hisham. Oh, punya dahsyat, tuan-tuan. Dia tegakkan orang yang sombong ni, tuan-tuan. Terduduk satu khalifah Umayyah yang punya gagah perkasa. Tuan-tuan, dengan khalifah ni orang takut, tuan-tuan. Sebab tu, kita kalau Perdana Menteri satu negara, khalifah berpuluh negara, dia yang takbir, tuan-tuan. Punya hebat, tuan-tuan tu. Khalifah. Bukan cokia punya ni. No? Tapi bila berhadapan dengan seorang ulama, tuan-tuan, tak takutnya. Dia bubuh cukup-cukup punya. Sampai terduduk Hisham, tuan-tuan. Nah, itulah di antara kisah, di antara Taus bin Kaisan. Nama dia Zakwan, tuan-tuan. Zakwan. Dan dia duduk di Yaman. Tapi dia selalu buat haji di Mekah. Nah, bila dia nasihat, siapa dia, tuan-tuan? Hajjaj bin Yusuf tu, tu perkasak juga. Nah, bila dia buat haji, orang Hajjaj panggil dia. Tapi dia paling tak masuk sekali dengan Hajjaj tu lah. Dengan apa nama? Hajjaj tu. Oh, panjang lagi cerita. Kesian kat tuan-tuan ni, no? Kesian kat tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kita sambung lagi pada masa akan datang tu. Cuma nak habaq, tuan-tuan, kita hidup kena zuhud, tuan-tuan. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud ni pertama, apa dia, tuan-tuan? Bukan hidup menyusahkan diri. Ada nasi, makan nasi. Ada ayam golek, makan ayam golek. Maklum? Ada asam pedas tetel, makan asam pedas tetel. Ada ikan pari, makan ikan pari. Ada jenahak, maklum? Allah. No, siakap merah, tuan-tuan. Buat asam pedas. Sedap. No? Makan, tuan-tuan. Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu bukan menyusahkan diri. Ada baju elok, pi renyok-renyok bagi buruk, pakai tak ambil tahu. Itu bukan zuhud, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi, bukan memakai pakaian yang buruk. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan ketiga, tuan-tuan, bukan makan roti keras. Iaitu apa dia? Roti. Hampa perasan tak kalau pi Mekah? Gang hak pi ni renyah dah. Senyum dah, tuan-tuan. Pasal apa? Kita kalau beli kuah dal, tuan-tuan, teringin nak makan dalca. Narka punya, tuan-tuan, dalca. Kan? Kita beli dalca tu, tuan-tuan, berapa rial? 10 rial dia tibai kat kita. Dia tengok Tok Haji ni duit macam banyak ni. Pakai jam pun Rolex, Rado, macam-macam ni. Dia pun tibai. 10 dia kata. Mampu aku, dia kata, kena 10 rial. Lepas tu, apa dia bagi, tuan-tuan? Tuduk roti, tuan-tuan. Nak makan 6 keturunan tak habis, tuan-tuan. Punya banyak dia bagi roti. Itulah nama dia roti keras. 1 10 sen dia. Besar macam ni. Tapi 1 10 sen. Kita roti canai besar ni ya, tuan-tuan. Besar cawan ya. RM1, tuan-tuan. Nah, barang naik. Tapi itulah nak abang. Bukan makan yang susah. Bukan pakai yang buruk. Dan bukan yang menyusahkan diri. Tapi pakailah yang bagus. Makanlah yang lazat, yang sedap. Ikut kemampuan kita. Dan juga jangan buat tindakan. Ada motor, naik motor. Ada kereta, naik kereta. Ni kereta beli mahal-mahal, duk naik basikal, tuan-tuan. Hak hobi tu tak apalah. Basikal tu lagi mahal dia motor, tuan-tuan. Allah ni ketagih pula. Dulu ketum, tuan-tuan. Habis ketum, dia mai kayuh pula, tuan-tuan. Menggila sekarang ni. Tambah anak-anak dara bergila mengayuh juga, tuan-tuan. Cari jodoh rata kampung tak jumpa, mai kita naik bersikal pula, tuan-tuan, kok jumpa. Lepas ni jagalah, maklum.
pandang-pandang sama. Tuan-tuan. Nah, tengok kata seorang je. Habis traffic light payung rumput berdua tuan-tuan. Elok mengayuhnya. Balik lagi maklum kayuh dia balik mayung. Jadi itu yang pertama tuan-tuan. Zuhud ni dia ada 3 benda. Sesuatu yang ada di sisi Allah lebih kuat daripada apa yang ada di sisi manusia. Nampak? Kita harapkan siapa? Kita tawakal kepada Allah lebih kuat daripada kita tawakal dengan manusia, tuan-tuan. Apa yang jadi semuanya Allah yang rancang, bukan manusia ni. Kadang-kadang tuan-tuan, bila bisnes tak lepi, hidup rosak tuan-tuan, hilang sesuatu benda, serupa hilang seluruh hidup. Orang kita tuan-tuan, habislah aku, jahanamlah aku, cari orang tu, cari orang ni. Bila tak lepi, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Bila tak lepi tuan-tuan. Tu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Bila ditimpa musibah, kita lebih mengharapkan pahala sabar lebih daripada benda yang dah jadi itu. Ni kadang-kadang duk terkenang, awaklah jadi lagu ni, awaklah jadi lagu ni, pasal apalah kena kat aku. Dia lupa nak berdoa tuan-tuan. Pahala sabar dia tu, supaya Allah beri pahala di atas kesabaran tu. Macam kita sakit kaki, kena gout ke apa, orang mai di hospital, tu dia kaki bengkak ai. Lepas tu gimana? Sabarlah. Tuan-tuan, kita boleh kata sebenarnya di atas setiap kesabaran kita mempunyai pahala dan pemberian anugerah kebaikan daripada Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, pendek saya tu nak sebut tu. Tuan-tuan, bila Tawus tadi ni, dia teman Hajjaj ni pergi buat haji tuan-tuan. Bila dia ingat tak jumpa dah Hajjaj ni, lepas dah belasah tadi tu, dia nasihat, dia balun tuan-tuan. Kemudian bila pi nak ukuf tuan-tuan, dia jumpa tuan-tuan Hajjaj ni. Dan dia ikut di belakang Hajjaj. Dia kata, Hajjaj doa lagu ni. Ya Allah, jika engkau tak terima pahala hajiku pada tahun ni, jangan kau haramkan pahala musibah yang mana ibadat aku tadi tu telah ditolak. Nampak tuan-tuan? Tu doa tu bermakna, walaupun cengeng tuan-tuan, walaupun syarib dul, penggal kepala orang gantung di Kaabah, Kaabah tu dia berdeh sengit tuan-tuan. Punya dahsyat. Sebab tu di antara 14 kali pembinaan Kaabah, 14 kali sampai lah ni. 14. Tuan-tuan, di antara salah satu zaman yang dibinakan Kaabah semula adalah zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tuan-tuan. Zaman tu punya dia perang tuan-tuan dalam Masjidil Haram tu. Berdil tuan-tuan, punya dahsyat. Kerana apa? Kerana nak buat pintu Kaabah satu ataupun nak buat pintu Kaabah tu ada dua. Perang tuan-tuan. Dahsyat. Kerana apa? Sombong tuan-tuan. Tak boleh menerima pandangan orang. Perang tuan-tuan. Jangan sembang ni. Punya dahsyat tuan-tuan. Sebab itu jangan sombong. Kita hidup sentiasalah zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah kata wa basyiris sabirin, dan aku memberikan kabar gembira kepada orang yang sebab tu orang sabar Allah Taala bagi hati dia gembira. Nabi sedih tuan-tuan Isra' Mi'raj tu. Sedih tuan-tuan, mati bini, mati pak saudara, kemudian kena usir tuan-tuan. Termenung depan Kaabah duduk. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Dalam riwayat yang sahih, Nabi duduk depan Kaabah. Termenung. Tuan-tuan, apalah nasib Islam akan jadi, apalah nasib diriku. Tapi tuan-tuan, Allah hadiahkan kepada Nabi jumpa dengan semua Nabi tuan-tuan. Tu naik langit pertama jumpa Nabi ni. Nabi lain ada tak jumpa-jumpa lagu tu? Tak ada tuan-tuan. Tengok bagaimana Allah memberi balasan kepada Nabi di atas kesabaran dan tawakal dia. Satu anugerah yang cukup besar tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita buat sesuatu yang benar kerana Allah. Tiba di tengahnya ada orang puji dan cela, kita tak harapkan apa pun daripada mereka tuan-tuan. Tengok duk jadi AJK, duk jadi Bilal, duk jadi imam, duk main masjid. Orang akan kata, alah macam lah aku tak kenal dia. Daripada muda aku kenal si Hawa tu tuan-tuan.
Kita kenal, aku kenal dia. Luar dalam aku boleh cerita. Tak payah kau duk tunjuk-tunjuk baik pakai kepes-kepes. Tak payah. Aku kenal. Padahal kita dah lama main masjid tu. Orang celah kita. Tapi kita tak ambil pot. Kita tak buat apa tindakan. Kita telah mendapat pahala zuhud kepada Allah Azza wa Jal. Kita tak kata kat dia. Kita tak kecil hati dengan dia. Kita tak buat apa-apa. Melainkan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jal, tuan-tuan. Maka kita dapatlah pahala daripada Allah. Kita buat dah yang terbaik. Orang kata juga, tuan-tuan. Zaman Umar tu, saya nak abang kat tuan-tuan. Oh, panjang cerita ni. Boleh seminit tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, apabila Umar lantik dia jadi gubernur di Iran, tuan-tuan. Di Parsi, tuan-tuan. Depa kata kat dia macam-macam. Tapi dia tuntut, tuan-tuan, di hadapan Allah. Sampai Umar, depa hantar surat. Depa tak suka dia. Depa tulis surat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab tu depa terkena doa dia sampai bulu mata ni tutup mata, tak mati, tuan-tuan. Di masjid Bani Abbas yang menjadi saksi, tuan-tuan. Bila Umar hantar, tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas, antara dia juga yang membuka Parsi, tuan-tuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid Al-Walid. Tapi tak lama dia pecat lepas tu. Panjanglah cerita dia tu. Sebab akidah orang Islam dah problem. Perang. Oh, nak pergi perang. Khalid dah. Ada. Menang. Jangan risau. Jadi orang tak berharap pada Allah. Berharap pada Khalid. Sebab tu Umar rehatkan Khalid, tuan-tuan. Tapi dia pergi juga. Masa Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah kena kepung dalam kota. Dinding tinggi, tuan-tuan. Tentera Islam tak boleh, tuan-tuan. They was completely trapped, tuan-tuan. Kena trap. Paralyzed, tuan-tuan, at that time. Tuan-tuan tak boleh buat apa. Tuan-tuan, siapa yang pergi selamat? Khalid pergi 20 orang lebih ya. Punya cekak, tuan-tuan. Mereka masuk tengah malam. Punya hebat, tuan-tuan, Khalid. Omar tergelak, tuan-tuan. Omar kata, Khalid lantik diri dia jadi panglima, kata. Khalid boleh pergi, tuan-tuan. Jalannya orang kata tak boleh, Khalid. Kita tak boleh pergi ikut jalan ni. Khalid kata boleh, memang boleh, tuan-tuan. Sebab tu tentera duk tengah bersiap di Iran nak perang. Dia boleh pecut dengan kuda dia pergi buat haji di Mekah, balik di Iran, tuan-tuan. Dalam keadaan tentera tak tahu kata dia pergi sana. Orang Mekah, ya abang, wahai Abi Bakrin, kami nampak Khalid di Kaabah tawaf. Hei, dia kata, biar betul aku suruh dia pergi perang tu. Tuan-tuan, punya hebat Khalid. Oh, panjang cerita. Sikit. Nak cerita Sa'ad tadi, tuan-tuan. Sikit lah. Tu nak abang sombong, tuan-tuan. Sombong. Habis hidup. Saya dah cerita dah kot kat tuan-tuan. Saja nak abang. Tuan-tuan, bila Khalid dia lantik, lengoh tu pelejang kaki. Hak yang dia lantik, tuan-tuan. Bila mereka mesyuarat, tuan-tuan. Dia bangun dalam masjid. Dia lawan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tulis, tuan-tuan, surat pada Umar. Umar pecat, tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahu Akbar. Kerana surat-surat yang dihantar daripada Parsi pergi ke Madinah, tuan-tuan. Kemudian bila surat mai lagi, lantik khalifah lain pun surat mai juga, tuan-tuan. Pelik, tuan-tuan. Memang puak ni jenis tak puas hati ni. Lantik Sa'ad, mereka tak mau. Lantik sahabat lain pun dihantar surat sama juga. Umar pergi ke masjid Bani Abbas. Buat mesyuarat, dia bangun, tuan-tuan. Dia kata, aku yang hantar surat tu. Kemahan Pak Long ni, tuan-tuan. Bukan cokia macam ni. Dia kata, saya yang hantar surat tu. Pasal apa? 3 sebab, dia kata. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila orang berperang, dia suruh orang pergi berperang dan dia tak pergi berperang. Yang kedua, apabila orang balik berperang, dia ambil harta kat dia dan dia bagi sikit kepada orang yang berperang. Yang ketiga, bila dia jadi hakim, yang salah dia bagi betul, yang betul dia bagi salah. Tuan-tuan, Khalid Sa'ad bin Abi Waqqas naik angin, tuan-tuan. Dia bangun di dalam masjid dan dia kata kepada tu, seperti mana yang engkau minta kepada Allah, aku bersumpah kepada Allah terhadap 3 benda kepada engkau.
Pertama, aku minta pada Allah supaya Allah berikan umur yang panjang kepada engkau. Satu. Yang kedua, aku minta supaya Allah buka aib engkau. Dan yang ketiga, aku minta engkau jadi susah papa ke dana. Memang tuan-tuan, lepas Sa'ad bin Abi Waqqas minta doa lagu tu tuan-tuan, hidup dia jadi susah tuan-tuan, papa ke dana, dan dia duduk di tepi jalan. Dan Allah buka aib dia. Yang kedua, bila lalu perempuan, dia usik perempuan tuan-tuan. Bila yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala panjangkan umur dia sehingga bulu mata dia, bulu kening dia panjang tuan-tuan, masuk dalam mata dia, punya panjang umur tuan-tuan. Tak mati-mati. Bila orang tanya dia, kenapa engkau ni? Dia kata, mungkin aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, oh dahsyat tuan-tuan. Sebab itu orang yang sombong akan mendapat musibah di dunia, belum lagi sampai di akhirat tuan-tuan. Kemudian Tuhan kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Apa dia? Jangan kamu berasa hina tuan-tuan. Jangan kamu berasa sedih. Kamu yang paling tinggi dengan kedudukan kamu, dengan syarat kamu beriman kepada Allah tuan-tuan. Jadi apa-apa yang berlaku pada kita tuan-tuan, banyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Banyakkan kita baca zikir Nabi Allah Yunus tuan-tuan. Sebab tu Allah kata 2 minit suku minit suku tak boleh 2 lagi, mata dia lagi jegir, maklum. Boleh nak setengah lagi tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Yunus tuan-tuan, ketika mana ditelan oleh ikan, Quran kata, jika semasa Yunus itu ditelan, dia tak memuji dan berzikir kepada kami, nescaya kami tidak akan selamatkan dia. Quran kata tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan tu tuan-tuan. Berdoa, zikir tiap-tiap hari tuan-tuan. Hak yang kita pun duk hafal dah. Lagu mana? La ilaha illa ant. Lagu mana? Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuan-tuan, banyak baca tu. Tiada ilah melainkan Engkau ya Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita counter balik yang main lambat tadi. Jadi saya minta maaf sekali lagi tuan-tuan sebab lambat. Sebab jam dan sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami dalam agama-Mu ya Allah. Sentuh hati kami dengan agama-Mu ya Allah. Berilah pengharapan kepada kami tatkala putus harapan kami dengan dunia ini ya Allah. Datanglah tali pengharapan daripada Engkau, mengangkat semangat kami semula ya Allah. Ya Allah, kami telah berjuang seumur hidup ya Allah untuk memberikan kebahagiaan, harta, pelajaran, ilmu kepada anak kami ya Allah. Dan ya Allah, dalam perjuangan hidup ini ya Allah, sehingga ke usia ini kami cuba memberi kebahagiaan kepada isteri kami yang setia, yang berada di sisi kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Jangan Kau hampakan kedua tangan yang menadahkan ke langit ini, memohon belah kasihan daripada-Mu ya Allah. Kesianlah kami ya Allah. Siang malam kami beribadat kepada-Mu, bekerja keras untuk akhirat kami. Jangan Kau hampakan akhirat kami ya Allah. Jangan Kau binakan kami di dunia dengan rumah yang indah, sedangkan rumah kami di akhirat telah Kau runtuhkan. Jahanamlah kami di dalam neraka-Mu ya Allah. Tak lama kami di dunia ni ya Allah, tak lama. Mungkin sekadar persinggahan yang sekejap, hanya meneguk air untuk menghilangkan dahaga bagi sebuah perjalanan yang amat panjang. Suatu hari nanti ya Allah, silih berganti usia, umur bertambah, berkurang usia kami ya Allah. Sahabat kami telah pergi, mungkin kami ya Allah akan menyusul nanti. Alangkah ya Allah
indahnya hidup. Andai kau telah lepaskan kami daripada tanggungjawab anak-anak kami, kau bebankan kami segalanya telah hilang. Melainkan ya Allah, sekarang kami nak selamatkan diri kami ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin.